Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat diucapkan kepada semua para penonton siri podcast Tabung Haji ke Udara pada episod kali ini. Apa khabar? Anda semua harapkan semuanya dalam keadaan sihat sejahtera. Bagi yang mengikuti kami di Facebook, jangan lupa untuk like dan juga share video ini, dan bagi mereka yang mengikuti kami di YouTube Live, jangan lupa untuk subscribe dan juga tekan butang loceng untuk terus mengikuti kandungan-kandungan terkini daripada Lembaga Tabung Haji. Dan bagi Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, bersama saya Sobri Zainal sekali lagi di dalam episod ketiga untuk tahun ini dalam siri podcast Tabung Haji ke Udara, program bual bicara santai yang dibawakan khusus oleh Lembaga Tabung Haji, pastinya untuk kita membawakan, kita membincangkan dan kita mengkupas pelbagai topik-topik dan juga perkongsian mengenai urusan haji, mengenai perkembangan terkini jemaah haji dan juga tawaran-tawaran menarik daripada Lembaga Tabung Haji. Untuk episod kali ini, tuan-tuan dan puan, saudara-saudara sekalian, cukup istimewa. Kenapa? Apa istimewanya kali ini? Istimewa yang pertama, kerana topik yang kita bawakan pada kali ini bagi saya cukup cantik. Tajuknya persediaan dari rumah lestari di Mekah. Jadi apa benda itu? So pastinya kita akan bincangkan persediaan awal, luar dan dalam bagi bakal-bakal jemaah haji. Itu istimewa yang pertama. Istimewa yang keduanya, tuan-tuan dan puan, saudara-saudari sekalian, hari ini cukup istimewa kerana saya ditemani oleh idola saya. Saya pasti ramai daripada tuan-tuan dan puan, kita membesar, kita menua mendengarkan ceramah-ceramah, siri ceramah motivasi daripada beliau, figura ini yang pastinya dikenali seantero Malaya ini, tidak lain dan tidak bukan bersama dengan saya di konti podcast Tabung Haji ke Udara yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah. Apa khabar? Alhamdulillah, syukur. Ataupun lebih mesra disapa sebagai Tok Abah. Tok Abah. Betul ya, Tok Abah. Baik. Saya cukup teruja sebenarnya tuan-tuan dan puan hari ini bersama dengan Tok Abah di studio. Sehingga kan saya rasa saya nak bagi satu pantun kepada Tok Abah kalau boleh. Pantunnya berbunyi macam inilah Tok Abah. Bunga siantan delimawati, daun kiambang tumbuh melata. Lama tersimpan di dalam hati, akhirnya bertandang di depan mata. Masya Allah. Mungkin Tok Abah akan balas sebentar lagi kalau anda terus ikuti program kami. Baik. So hari ini tuan-tuan dan puan, hadirin sekalian, kita nak bincang. Biasanya kita mendengarkan Tok Abah bercerita mengenai motivasi lah, motivasi kepada pelajar, akademik, mengenai jodoh dan sebagainya. Tapi hari ini kita nak bercerita mengenai jemaah haji lah, mengenai urusan haji Tok Abah. So baik, Tok Abah, berkenaan dengan topik kita hari ini, persediaan dari rumah lestari di Mekah. So tak lama lagi, kurang daripada 30 hari kita akan menyambut bulan Ramadan. Kemudian Syawal, Zulkaidah dan Zulhijjah, walaupun ada lebih kurang dalam 3 bulan lebih lagi, tapi kehangatan bahang musim haji itu semakin terasa. Bila mana Lembaga Tabung Haji telah pun mengedarkan, kita pun telah memberikan surat-surat tawaran sebanyak 31,600 surat tawaran haji telah diedarkan kepada bakal-bakal jemaah haji. Pastinya bakal-bakal jemaah ini sedang giat membuat persiapan, persediaan yang sewajarnya. Jadi apa, kalau kita nak bincangkan mengenai topik hari ini, apa antara persediaan yang perlu bagi bakal jemaah haji kita selain daripada apa yang disarankan oleh Lembaga Tabung Haji? Mungkin daripada sudut pandangan Tok Abah. Silakan Tok Abah. Alhamdulillah, ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Sobri, kepada Tabung Haji, kepada Tabung Haji di Udara, ke Udara. Ke Udara. Ke Udara. Dan pada para penonton yang sudi bersama kami. So pertama-tamanya kita kena banyak syukur pada Allah dan of course tahniah kepada Tabung Haji yang telah mengadakan tugas yang luar biasa sampai seluruh dunia ya mengagumi tentang prestasi Tabung Haji dan prestasi jemaah haji di tanah Mekah dan Madinah. Ya, semua orang kalau anda dari mana ni? Ya, min aina, dia kata, oh kami fi Malaysia. Ya, kami min Malaysia ya. Oh, so dia kata, wah Malaysia bagus, Malaysia bagus. Ya, memang terkenal orang Malaysia ni dengan sopan santunnya, dengan tertibnya, dengan ada sistemnya, dengan suka ikut arahan, tak ada masalah. Shopping pun banyak ya, tak kedekut dengan sedekahnya. So pendek kata jemaah misali. Jadi kita kena ingatkan balik bahawa di samping dapat membentuk imej yang positif di kalangan mata manusia,
kita kena berikhtiar untuk dapat pandangan positif daripada Allah, dapat mardatillah. Itu yang sebabnya kita sebut bincangkan bagaimanakah persediaan di rumah, insya-Allah dilestarikan di Mekah. Sebab semuanya bermula di rumah. Charity begins at home. Kepemimpinan, kehebatan, kecemerlangan semua bermula di rumah, sedekah bermula di rumah. Okey. Jadi apakah persediaan asal? Ya, asasnya untuk kita dapat ialah mencantikkan, meningkatkan kualiti haji kita. Mudah-mudahan dengan azbab usaha kita dapatlah mudah-mudahan Allah kurniakan haji yang mabrur. Okey, pertamanya tak dapat tidak ya. Nak cemerlang di dunia kena ada ilmu, nak cemerlang di akhirat begitu juga, nak cemerlang dunia akhirat kena ada ilmu. So, ilmu sangat kritikal. Jadi itu sebabnya bila Sobri sebut tadi tu bahawa walaupun masih pada 2-3 bulan ya, 3 bulan lagi, tapi dia punya bahang dah terasa dan senarai nama mereka yang telah dipilih ya telah disampaikan 3,600 orang. 31,600. 31, 10% ya. 1% ya, 31,600 orang. Tahniah ya pada mereka yang telah pilih untuk jadi Duyufur Rahman. Ya, jadi pertamanya kena cari ilmu di samping khusus haji yang ramai dah ikut pun, ya ramai dah nak khatam pun, ya dah nak dapat sijil, ya. Tetapi yang paling penting juga kena ada ilmu-ilmu tambahan. Jangan berhenti mencari ilmu untuk memantapkan, memperkasa ibadah haji kita kali ini. Mungkin ya Nabi pun lakukan haji sekali saja, haji wada ya. Nabi cuma buat haji sekali. Jadi kalau kita buat kali pertama ataupun mungkin yang terakhir, buat yang terbaik. So antara ilmu yang kita kena cari di samping ilmu tentang ibadah haji, rukunnya, wajibnya dengan yang haram, yang makruh, yang sunat, itu memang telah dilatih ya, tapi masih kena pertingkatkan. Kita kena belajar juga bagaimana tips untuk mendapat haji yang mabrur. Kena cari, kena belajar daripada mereka yang telah dah pergi daripada buku, daripada website, apakah tips untuk dapat haji mabrur. Tengok, kita study dan kita cuba hayati. Ilmu kena dicari, difahami, dihayati, diamalkan, disampaikan. Lepas tips untuk survival di Mekah. Ni Tok Abbas banyak baca ya. Website yang kata bagaimana tips untuk survival. Ya, kena bawa spare slippernya dengan cara ni, bawa nak kalau terkentut kat dalam masjid ya, dengan ambil wuduk ni. Macam-macam tips yang sangat cantik. Ya, tips untuk macam-macam ya. So tips untuk survive di Mekah. Ni kena dibaca, kena difaham supaya kita tidak akan tenggelam punca bila menghadapi masalah ni ya. Lepas tu tips untuk kekal sihat. Ni betul. Ya, Allah yarhamha Ibu Tok Abbas, orangnya ya lemah sikit, masa umur pergi pun umur 60 tahun, banyak sakit. Ayah Tok Abbas ya, dia buruh kan, tukang kebun sekolah. Sihat. Tapi bila sampai di Mekah, ayah knockout, mak yang sihat, mak yang buat segala-galanya, bapa terbaring. Tengok Allah nak tunjuk. Allah nak tunjuk. Jadi kena ada tips bagaimana nak sihat ya sepanjang kita menjalankan ibadah haji. Sebab kalau tak sihat, macam mana nak jalankan ibadah dengan sempurna? Jadi kena belajar tips bagaimana nak sihat ya. Adalah banyak ya tips dengan jaga makanan, jaga minumannya, exercise-nya, ubat-ubatannya, suplementnya kena jaga ya. Lepas tu tips untuk tidak ni simple ya. Ada seorang cakap, saya ni Dr. Fazilah ya dah masuk ke 17 kali haji ni. Ya, so cukup mana pun saya dah faham. Lepas petang tu dia sesat. Ya, 2-3 hari tak jumpa, sesat. Di Mekah, Madinah, di Arafah, jangan cakap bukan-bukan. Kena jaga mulut lah. Kena jaga mulut, kena jaga hati, kena jaga minda. Ya, kena fikir husnuzon, kena sangka baik jaga. So, tip untuk tidak sesat semasa di Mekah, di Arafah, di Mina. Jangan main-main ya. Allah takkan you. Kita ada Google, ada Waze. Jangan sombong ya. Tips untuk pilih pakaian yang sesuai. Kadang-kadang musim berubah-ubah ya. Tips untuk berjimat di Mekah macam mana. Ya. Tips untuk kata orang tu, ini penting untuk maksimumkan pahala masa di Mekah ni. Apakah amalan-amalan yang simple tapi dia punya pulangan ganjarannya berlipat ganda. Itu kena ingat dan kena cari jalan tu. Jadi ni katakan tu shortcut untuk maximize katanya effort. Ini pun satu perkara yang ramai orang terlepas pandang. Aku dah pergi khusus haji, sudahlah. Itu yang Tok Abbas rasa masa mula-mula pergi haji kali pertama tahun 1986. 87 ya. Ya. So masa tu Tok Abbas umur 36 tahun, muka pun macam Zul Arifin. Jadi memang Masya-Allah. Ni percaya ke perli ke? Saya percaya semua yang Tok Abbas cakap. Allah, ya Tok Abbas suka gurau. Ya, sebenarnya macam kembar ya. Tok Abbas dengan Zul Arifin macam kembar, tak serupa ya. So Zul Arifin yang macam Tok Abbas.
Ya, setuju. I like you. Ya, so yang penting juga bagaimana tips untuk memotivasikan diri untuk tidak patah semangat. Sebab Allah bila kasih akan hambanya akan diuji. Maka di Mekah tu ujian yang antara yang paling getir ialah masa di Mekah. Perangai kita yang sebenar akan dipamerkan oleh Allah. Perangai yang sebenar. Di Malaysia, dalam tempat yang aman, damai ni, dia punya stres berbeza. Jadi kita tak keluarkan kita punya belang-belang tu. Di Mekah, takut-takut terkeluar kita punya perangai sebenar yang kadang-kadang takut menakutkan kita. Jangankan orang lain. Ya. So bagaimana kita nak tips untuk motivasi haji supaya tenang. Ya. Tips untuk yang penting melestarikan amalan-amalan kita supaya kekal, supaya jadi satu tabiat sepanjang hayat. Itu antara lain ya yang kita kena ingat. So ya, itu satu ya yang paling kritikal ilmu. Yang keduanya Tok Abang nak ringkaskan iaitu tips bagaimana nak pemurnian hati. Kita pergi Mekah ni kena ingat apa niat kita ke Mekah. Kemudian Tok akan ceritakan ya apa niat. Kalau boleh kita nak pergi Mekah ni kita pasang niat yang berganda. Of course kita pergi Mekah, niat pertama ialah memenuhi rukun Islam yang kelima. Ya, itu yang pertama. Yang keduanya untuk apa? Untuk dapat mardhatillah, redha Allah. Ketiganya untuk menghapus semua dosa supaya dengan sebab kita dah pergi Mekah ya, kalau tak dapat yang mabrur pun yang makbul, kita balik ke Malaysia dengan dosa yang terhapus, nyah cemar, kita balik macam baby yang baru lahir. Jadi kita nak hapuskan dosa, ya, dan of course lah kita nak bentuk sifat-sifat murni, nak lestarikan, nak buang sifat-sifat negatif, ya, nak jadi orang baru yang kita seronok, Allah redha, manusia suka. Wow, itu yang antara niat kita. Jadi kita kena murnikan hati. Semuanya seketul daging kalau bersih satu badan akan jadi hebat. So tu sebabnya pesan, mulakan persediaan itu, perubahan dan persediaan itu di rumah. Kalau kat Mekah, Madinah kita akan solat 5 waktu berjemaah. Maaf, kalau di Malaysia kita jarang berjemaah. Kat rumah tak berjemaah, masjid surau, ialah bukan sebab sibuk kan, kerja dan sebagainya, tak sempat nak ke masjid ke surau ya. Tapi kat rumah pun tak pernah berjemaah. Jadi kat sana kena berjemaah pula 5 kali sehari selama 40 hari. Agak-agak berdrama tak? Tengok ya. So jangan marah ya. Atau Abang cakap so start di sinilah. Start di sini. Kita mula belajar berjemaah, pastikan 5 waktu tu. Dan di Mekah, semua orang sembahyang on time. Kecuali yang uzur lah. Semua on time. Masjid kalau azan aja semua akan tinggalkan semua. Terus ke masjid. 5 kali sehari. Without fail. Dan kita biasanya akan solat jenazah. Yang tiap-tiap waktu ada solat jenazah. Jarang tak ada solat jenazah. So kita kena mahirkan solat jenazah. Ramai orang solat jenazah kali pertama kat Mekah. Bayangkan. So pastikan kita tahu apa bacaannya, empat takbir tu, selepas 4 takbir tu apa nak buat. So itu kena buat. Ya, solat 5 waktu, lepas tu solat jenazah kena mahir, solat taubat. Kita pergi Mekah nak dapat kampunan Allah. Tapi bila Tok Abang survey, ramai terlupa nak solat taubat, lupa nak istighfar banyak-banyak, lupa nak maafkan semua orang. Ya, sebab untuk dapat kemaafan Allah, keampunan Allah, kita maafkan orang. Bila kita maafkan orang, Allah ampunkan kita. Allah jadikan orang maafkan kita. Nampak tak? What you give, you get back. Jadi kita belajar untuk memaafkan. Kita belajar untuk bersedekah. Ya, sebab di sana, ya Allah, banyaknya peluang untuk bersedekah. Tiap-tiap hari. Dan doa supaya kita maintain forever. Lepas tu, of course. Tolonglah. Jadikan Quran kawan kita. So ini, ya, antara perkara yang amalan pencucian hati. Mencuci hati dengan dan solat taubatnya, istighfarnya, maafkan orang yang baca Qurannya, sedekah subuhnya, maka kita akan proses mencuci hati, maka hati bersih, kita akan tarik hidayah Allah, buka pintu-pintu rezeki dan atas landasan yang tepat untuk menjadi orang baru, asbab pergi Mekah. Tapi sebelum pergi Mekah pun kita dah dalam proses penyucian jiwa. Wow. Ya, tu dua yang ini. Yang ketiganya, Tok Abang tak risau nombor 3. Ya, tapi sebab kalau hati dah bersih, sebab hati mengawal fikiran. Kita kena sentiasa husnuzan, bersangka baik. Nabi bersabda, Allah berfirman, ana inda zonni abdi bi. Aku seperti sangkaan hamba-Ku. Jadi kalau kita bersangka baik, husnuzan, begitulah yang akan berlaku, insya-Allah. Jadi tapi jangan risau sebab bila hati dah bersih, hati mengawal fikiran, fikiran mengawal tindakan, tindakan mengawal hasil, hasil akan mempengaruhi kalbu balik. So bersihkan hati. So bila hati dah bersih, mudah-mudahan pemikiran kita akan positif. Sebab ikut kajian, Tok Abang orang psikologi, ikut kajian, 80% pemikiran manusia adalah dalam bentuk yang su'zon. Dalam bentuk yang negatif.
Kita mudah bersangka buruk. Kalau baca komen-komen netizen kat media sosial tu, ya Allah, kita akan geleng kepala. Macamlah dia ni confirm masuk syurga. Dia mengata orang, ya Allah, ya Tuhanku. Tengok. Sebab 80%, ini kajiannya bukan pendapat tu apa. 80% pemikiran manusia dalam keadaan semula jadi negatif. Tapi sebab iman, sebab zikir, sebab doa, sebab nasihat, maka kita berubah ke arah yang lebih ma'ruf. Ya, so tolong ya, kena pastikan yang kita cuba bersangka baik, terutamanya dengan ketentuan Allah. Jadi orang yang telah cuci hati, betulkan kepala, maka bila dapat rangsangan, ujian, mihnah, tribulasi di Mekah, Madinah, dia akan lebih tenang, taklah sentak, taklah mengamuk, taklah menyusahkan petugas haji, maaf ya. Ni yang kita nampak. Ya, nama je dah kali ke-10 pergi haji, tapi ya Allah punya mulutnya marah orang macam dia saja yang ahli syurga, orang yang semua confirm masuk neraka. Ni tu yang tu Abah pesan dan pesannya. So mudah-mudahan ya, itu nombor 3 dan nombor 4 okeylah ya, kita tinggalkan ibadah. Tapi tu kalau dah mula sembahyang mulakan ibadah tu di Malaysia, maka bila kita nak tinggalkan ibadah di Mekah jadi satu rutin. Ya, sebab di sana ya Allah ya, dorongan semangat bi'ah dia memang sesuai untuk kita memperkasa ibadah. So patah balik ya. Iaitu awal tadi kat Malaysia, kat rumah kita buat persediaan solat 5 waktu, segerakan solat taubat jangan tinggal, solat hajat jangan tinggal, solat duha jangan tinggal ya, solat qoblah ba'diyah jangan tinggal ya, solat duhanya ya, solat dan tiap-tiap malam witirnya forever. Kalau kita buat begitu, maka mudah-mudahan bila sampai kat Mekah adalah proses pengelestarian yang akan berlaku insya-Allah. Dan of course lah ya, masa di Malaysia ni kita mulakan amalkan ya, sebab kat sana di Mekah Madinah kita akan amalkan sunah-sunah harian. Ya, tidurnya macam mana? Tidak, sebelum tidur kita bertaubat, tidur pula mengiring ke kanan. Masa tidur kita terus amalkan nasihat Nabi pada Aisyah ya. Wahai Aisyah, sebelum kamu tidur, kamu kena khatam Quran. Kamu kena dapat redha semua syafaat Nabi, semua Nabi, dapat redha manusia dan dapat pahala haji umrah yang mabrurah ya. So macam mana nak buat gitu Rasulullah? Baca 3 kali surah Ikhlas, khatam Quran ibaratnya. Ya, bila kita istighfar 3 kali dapat redha manusia. Ya, bila kita selawat atas Nabi, ya minimum 3 kali dapat syafaat Nabi. Ya, bila kita bertasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil azim, maka kita dapat pahala haji umrah yang sempurna. Ya, so ni benda kecil-kecil ni, tapi fantastic, powerful. Ya, amalkan sunah-sunah harian. Ya, amalkan sunah-sunah ni supaya bila sampai kat Mekah kita continue. Oh, tidur dah betul, bangun tidur aku terus senyum menghadap kiblat dan berdoa. Ya, aku kalau pergi ke masjid ya, dengan bismillahirrahmanirrahim ya. Lepas tu kita Rabbi Yassir wala tu'asir, sebab kadang di Mekah ramai. Masa Mekah ni ramai sangat. So kita Rabbi Yassir wala tu'asir, Rabbi Tamim, ya Allah permudahkan segala urusanku ni, jangan kau susahkan. Jadi kita minta semua tu dan kita amalkan di sini. Baru cantik. Dan of course ya, yang nombor 6 ialah kita kena meningkatkan hubungan kemanusiaan. Hablum minan nas. Bagaimana kita kat sini, kat rumah kita sopan santun dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan ipar dua, dengan kejiranan. Sebab kat Mekah, ya Allah, dengan cabaran, dengan orang yang ramai kat hotel, walaupun macam-macam situasi, ya, kalau kat muasasah, ya, agak jauh sikit kena berjalan dan sebagainya, 700 meter kurang lebih, ya. Jadi ini semua akan jadi cabaran, ya, dengan orang ramai, panas pula tu, ya, panas kot. Ya, bulan 5, bulan 6 panas ya. So memang mudah panas dalam. Panas luar, panas dalam. So kita kena ingat hubungan manusia ni kita kena bentuk, kita kena doa, kita kena zikir ya. Doakan semua orang jamaah kita dan orang lain. Doakan, maafkan, bantu membantu. Asyik aku je tolong dia. Allah akan tolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Apatah lagi di Mekah. Setiap perkara yang kita lakukan 100,000 kali ganda pahalanya. Allahumma salli alaihi. So jangan berkira. Jangan berkira. Takkan miskin orang yang sedekah dia bertambah. Di mana? Di Malaysia. Di sana 100,000 kali. Wow. Ya, ini bukannya teori, ini praktikal. Ya. So kita kena sentiasa betulkan kita punya hubungan kemanusiaan, tengok bagaimana kehidupan kita lebih hebat dan of course lah ya. Dan of course ada peluang aja. Ada kuliah, ada penerangan, ada taklimat, ada ziarah semua. Dengar apa kata mutawif, ya, kata pembantu ustaz-ustaz tu, dengar. Cari ilmu.
cari ilmu, baru dapat penghayatan, baru dapat kita tak kenal maka tak cinta. Kita kenal, kena tahu sejarah, kena tahu kehebatan setiap tempat yang kita ziarah tu, kita akan dapat satu penghayatan dan ada kelembutan, kelunakan hati. Ini asbab untuk dapat haji mabrur ya. Lepas tu of course lah. Ya, kita kat sana kita jaga penampilan kita, aurat kita, pakaian kita jaga dengan sempurna. Dan of course akhir sekali petang niat, bagaimana aku nak bentuk satu budaya hidup yang lepas ni akan menyebabkan aku dapat redha Allah, redha manusia kalau bekerja, redha majikan, redha kawan sekerja, redha pelanggan, dan ialah dapat kehebatan duniawi dan ukhrawi insyaAllah. InsyaAllah, Masya Allah. Baru permulaan mukadimah, tuan-tuan dan puan-puan. Baru warm up. Baru warm up Tok Abah bagi. Jadi baik, mungkin ada yang tertanya lah, kenapa kita jemput Tok Abah pula cerita pasal haji hari ni. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman lah, Tok Abah ni merupakan alumni Jemaah Haji Muassasah daripada Lembaga Tabung Haji sendiri pada tahun awal 2000. Lebih kurang macam tu lah. 1986 kali pertama, lepas tu 2006. 2006 dua kali pergi haji. Umrah jangan ceritalah tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin dah ada second house kat sana. Tidak. Jadi macam yang Tok Abah kata tadi lah, persediaan itu sangat penting daripada tanah air lagi sebelum bakal jemaah haji ni pergi ke tanah suci. Saya memetik lah kata-kata Buya Hamka Tok Abah. Dia kata kalau sebelum nak pergi berperang, sepatutnya peluru tu dipersiapkan daripada rumah lagi. Baru pergi berperang, jangan dah sampai ke medan perang baru kita nak sedia baru nak masukkan peluru. Jadi kita tahu banyak tadi poin-poin daripada Tok Abah tadi berceritakan mengenai persediaan. Jadi apa sebenarnya peri pentingnya persediaan ini bermula daripada rumah ni. Padahal lambat lagi ni, 3 bulan lagi ni. Tapi apa peri pentingnya persediaan daripada tanah air? Itu sesuatu pentingnya, kadang kita terlepas pandang ya. Sebenarnya Tok Abah belajar psikologi barat ya, organisasi psikologi. So mereka selalu cakap charity begins at home. Sedekah bermula di rumah. Sebenarnya rentetannya luas ya, kecemerlangan bermula di rumah. Kalau kat rumah pun kita gagal jadi pemimpin, maaf, jangan sibuk jadi pemimpin di luar sana. Kat rumah pun kita gagal jadi pemimpin, ya, takut-takut awak berdrama aja menjadi pemimpin kat luar. Sebab cakap kena super bikin, dan Nabi pun pesan kalau kita nak bagi sedekah, kalau nak bagi khidmat, bermula di mana? Yang paling rapat. Yang paling rapat dulu dia punya protokol, ya, dia punya SOP tu. Ya, yang paling dekat dulu keluarga kita, and then jiran, and then yang jauh, and then yang jauh, and then yang jauh. Nabi dah pesan. Dan kita dah selalu sebut baiti jannati, rumahku syurgaku. Dan Tok Abah teringat ya, kata Jalaluddin Arumi. Ya, dia kata apa, dia seorang ahli sufi yang suka bernazam ya, suka bersyair dan menyanyi lah ya. Dia kata apa? Semalam aku orang yang pandai, aku nak mengubah dunia, nak mengubah orang lain ya. Hari ini aku nak jadi orang bijaksana, aku nak ubah diriku sendiri. Nak ubah diri bermula di rumah. Sampai Nabi pun pesan, mafhumnya yang terbaik antara kamu ialah orang yang paling lemah lembut kepada saudara mara, ahlimu, keluargamu. Ahli keluarga. Nabi cakap. So, kita itu di rumah lah tu. Ya, yang terbaik antara kamu yang paling lemah lembut kepada ahlimu. Ahlimu. Ya, di rumah lah tu. Dan akulah orang yang paling lemah lembut kepada ahliku. Nabi bukannya sombong, tapi Nabi nak bagi contoh, nak bagi metafora, ya, nak bagi kata kias, ya. So itu satu perkara. So semuanya kena bermula di rumah. So, dan Tok Abah pesan pada diri Tok Abah pun ya, kalau nak jadi apa pun kena bermula kat rumah. Nak jadi pemimpin yang hebat kat rumah. Nak bentuk teamwork kat tempat kerja ataupun dalam masyarakat, bermula di rumah. Allah tak pandang rumah tangga yang berkonflik. Malaikat rahmat pun keluar dari rumah kita kalau suami isteri tidur dalam keadaan rajuk. Kita tahu Azatizah pesan kat kita, jangan merajuk masa nak tidur, nanti malaikat rahmat keluar dari rumah kita. Tak ada rahmat rumah kita. So tu semuanya kena bermula di rumah. Sebab nak membangunkan diri bermula di rumah. Sebab rumah itu tempat yang paling selamat, tempat yang paling selesa, tempat yang paling tenang, aman damai sepatutnya. Bi'ah yang sangat kemas berbanding kalau kat Mekah kita kat hotel, ya, hotel tu banyak ada yang 2 bintang, 3 bintang, 4 bintang. Kalau muasasah pun walaupun memang selesa, tapi cabarannya dengan manusia yang ramai dan kita tak kenal. Dalam masa sebulan 40 hari tu kita kena bersama, jangan main-main, cabar ya, masing-masing dengan dia punya karenahnya. So berbanding kat rumah kita dah kenal,
maka kita tenang. So kalau di rumah pun, di Malaysia pun kita tak berubah secara yang positif, tak buat persediaan, takut-takut kat Mekah nanti kita terkapai-kapai dan tak membuang tenaga, masa, usaha, pemikiran untuk sesuaikan diri dengan keadaan cabaran yang begitu berat di Mekah dalam menunaikan fardu haji. Kita kena cari jalan untuk pastikan perubahan-perubahan itu kita serasikan, kita buat 360 change. Ubah perubahan yang lengkap, yang sempurna. Sebab nak buat persediaan ni, kena buat persediaan secara holistik. Ialah macam kereta. Kereta kalau nak jalan laju, jangan tukar color je, Sobri. Awak tukar color je, boleh laju ke? Jangan overhaul engine aja. Tambah horsepower sikit tu. Tambah horsepower satu. Tayar kena check. Brake kena tengok. Minyak pelincirnya macam mana, oilnya, lip oilnya. Semua kena ditengok. Baguslah. Wanita yang cantik, bukan wajahnya yang je cantik. Wanita cantik, awak kena belajar ni. Sebab orang bujang ni kena faham. Wanita cantik adalah wajahnya menarik, hatinya murni, cakapnya cantik, tingkah lakunya sopan santun, penampilannya ayu. Nampak dia punya package. Dia punya package tu. Bukannya muka cantik, buka mulut longkang. Allahumma salli ala Muhammad. Potong. Potong habis, potong steam, potong apa semua ya. Dia ketawa macam Lang Sui pun segan. Lang Sui pun teruknya perempuan ni. Lang Sui pun punya yang segan kat dia. Faham lah kan? Ini bukan tak ada. Tok Abah ni orang bangka kan. Remaja purba. Dah banyak jumpa ni. So kita kena betulkanlah diri kita secara 360, 360 darjah untuk satu persediaan asas untuk dapat menjalankan ibadah haji, fardu haji dengan cara of course so dan satu lagi perkara ni dia Tok Abah selalu diingatkan oleh seorang profesor Peter Drucker. Your internal self is a function of your external environment. So diri kita ni dalam ni dipengaruhi oleh luaran. Jadi kat rumah pun kita mula kemas-kemas sebab bila suasana kita kemas, otak kita pun sistematik, tidak berterabur. Kalau keluarnya berterabur, otak kita berserabut. Itu kajian yang mengesahkan begitu. So kita belajar kemas, tenangkan rumah kita kena berubah, cara cantik. Sebab kita akan tinggalkan keluarga kita. Ini pun part of istitaah part of istitaah itu kita kena tinggalkan keluarga kita dalam keadaan yang sempurna, yang cukup lah persediaan dan sebagainya. Itu pun salah satu daripada. So itu sebabnya Tok Abah berikan penekanan tolong walaupun masa 3 bulan tapi sebenarnya tak banyak masa. Start berubah di rumah, betulkan diri kat rumah, cantikkan hubungan keluarga, cantikkan hubungan anak-anak. Doa mendoakan agar bila kita pergi nanti tinggalkan kita pergi dalam keadaan yang sangat bersedia, rumah tangga pun aman damai. Wow, itu asas yang cantik untuk mudah-mudahan asbab kepada haji yang mabrur insya-Allah. InsyaAllah. Baik. Cantik sekali Tok Abah. Baik. Banyak lagi sebenarnya yang kita nak bincangkan bersama dengan Tok Abah. Tapi saya rasa kita minum dulu Tok Abah. Alright. So kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Tabung Haji ke Udara Podcast. Zaman sekarang ini, segalanya nak mudah, cepat dan selamat. Termasuklah membuka akaun tabung haji. Layari www.tijari.com.my ataupun muat turun aplikasi Tijari di telefon pintar anda. Selepas pendaftaran berjaya dilakukan, anda hanya perlu ke kaunter tabung haji yang berdekatan dalam tempoh 30 hari untuk pengaktifan akaun. Jom. Jangan lupa bawa dokumen pengenalan diri dan deposit permulaan sekurang-kurangnya RM2. Keutamaan layanan di kaunter tabung haji akan diberi bagi tujuan pengaktifan akaun. Mudah kan? Tunggu apa lagi? Jom buka akaun tabung haji. Realisasikan impian anda ke Tanah Suci. Assalamualaikum, selamat kembali bersama kami di podcast Tabung Haji ke Udara. Terima kasih terus kekal bersama kami dan bersama dengan saya di studio. Yang berbahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah ataupun Tok Abah membincangkan mengenai persediaan dari rumah Lestari di Mekah. Jadi baik, Tok Abah, kita nak sambung balik. Right. So, macam Tok Abah kata tadi, ramai yang expectation bakal-bakal jemaah haji ni nak pergi ke sana untuk jadi baik. Maksudnya dah pergi sana, balik, jadi orang yang baru. Fresh baby. So, menjadi orang yang baik. Tapi sebenarnya perubahan itu perlu berlaku
daripada rumah lagi lah macam yang kita bincangkan tadi. Naam. So kena jadi baik dulu baru pergi sana, baru Allah izinkan insya-Allah menjadi orang yang lebih baik. Jadi so dah jadi orang yang lebih baik ni. Dah jadi lebih baik, dah pergi ke haji, kita dah tunaikan macam tadi Tok Abah kata dah solat jemaah 5 waktu sepanjang di tanah suci. Naam. Bukan saja solat on time, malah solat overtime lagi. Yes. Overtime dengan solat-solat sunat lagi. Betul. Tapi kita nak perkara itu bukan saja berlaku di tanah suci, tapi bila kita kembali ke tanah air. Naam. Jadi isunya istiqamah. Jadi mungkin ada nasihat daripada Tok Abah macam mana bakal-bakal jemaah haji ni nak istiqamah dengan amal ibadah yang telah mereka lakukan tu, bukan saja di tanah suci tapi juga di tanah air. Tok Abah. Allah selamat. Ini sangat penting lah. Tok Abah teringat tahun 2006 Tok Abah pergi haji kali kedua tu, ramai kawan. Masa tu ialah kebetulan Tok Abah banyak program kat TV, jadi muka ni dah muka murahan lah. Orang muka murahan. Regular. Murah. Kemana pun orang kenal. So ramai sahabat. So ada satu kes kat kawan ya. Dia datang, wanita datang dengan mak ayah dia. Baguslah kat Mekah kan cantik. Saya pun terpanjat, ya Allah. Dia pakai tutup aurat sebab di Malaysia tak tutup sangat. Ya, so dia sana tutup, ya Allah cantiknya siapa? Oh ya Allah, orang ni punya. Tok Abah syukur sangat, bahagia sangat. Okey, kita pun buat haji 40 hari. Ya, 40 hari. Allah Akbar. Itulah. Maaf ya, tak mengata siapa-siapa ni. Tapi ini situasi untuk kita jadikan sebagai renungan. Sampai kat Jeddah, ya depan Tok Abah je. Alah Tok Abah, panaslah. Pup, dia buka tudung. Dia buka semua, tunjukkan rambut merah dia. Oh, nak tunjuk rambut merah. Ya, tapi itulah, ya Allah Akbar. Ini bukan umrah, haji. Haji, umrah pun. Ya, haji. Ya, kat Jeddah. Belum sampai Malaysia lagi. Bawa dari Mekah ke Jeddah, nak naik kapal terbang, dah buka. Allahu Akbar. Mabrur tak mabrur Allah yang tahu. Tapi kalau dari segi luaran, kita pun buat penilaian lah, hukum fiqah ya. Takkan dia kalau dia mabrur kat Jeddah dah buka dah. Benda yang haram dilakukan. Ya, ini contoh ya. Jadi persoalannya, macam mana nak istiqamah? Jadi Tok Abah pun belajar. Dah 40 tahun Tok Abah buat survey. Tanya dan tanya. Macam mana istiqamah? So, nombor satu senang. Senang sangat. Uda'uni astajib lakum. Engkau doa, aku perkenan. Tapi ramai orang aku nak istiqamah, nak sembahyang 5 waktu. Ya Allah, tapi tak masuk dalam doanya. Dia tak masukkan doa di Mekah, makbul. Doa depan multazam, ekstra makbul. Doa masa tawaf, ekstra makbul. Masa sa'i, ekstra makbul. Doa di tempat-tempat yang macam-macam ya, makbul. Doa masa sujud, banyak tempat makbul. Apatah lagi di tanah haram. Ya, so, tapi dia lupa masukkan, ya Allah, tolong jadikan aku kekal solat berjemaah 5 waktu, ya all the time sampai aku mati, ya Allah. Masukkan dalam doa. Step number 1. Untuk istiqamah. Kekalkan aku buat ni sampai. Jadikan aku selesa tutup aurat dengan sempurna. Sepanjang hayat sampai aku mati pun, Allah tutup aurat aku. So, itu pertama tolong ya, adik-adik, anak-anak, tuan-puan yang Tok Abah muliakan. Tolong masukkan dalam doa kita. Ya, untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk istiqamah. Masukkan dalam doa. Apatah lagi doa di Mekah, Madinah. Satu. Yang kedua, kenapa kita ada iklan kat TV, kat social media, kat surat khabar, kita ada iklan. Kat mana-mana billboard. Sebab prinsip iklannya, lihat, ingat, naik semangat. Naik semangat, kita buat. Kita buat selama 40 hari, jadi tabiat. So, iklankan pada diri. Letak di mana-mana. Kat kita punya, handphone punya wallpaper, bubuh. Ya Allah, jadikan aku solat 5 waktu. Jadikan aku bangun tidur dengan senyuman. Jadikan aku sentiasa tutup aurat dengan sempurna. Jadikan aku sentiasa solat taubat dan witir tiap malam sepanjang hayat. So, masukkan, iklankan, lihat, ingat, naik semangat, buat. Dan bila kita buat, dapatlah dia punya hakikatnya. Dan buat 40 hari, ada hujahnya ya. It takes 40 days to form a new habit. Barang siapa yang taat kepada Allah, ya, dan penuh pengharapan ihtisaban selama 40 hari, maka akan terbentuk hikmah dalam hatinya melalui lidahnya. Maksud hadis Nabi. Itu salah satu hujah bahawa dia mengambil masa 40 hari untuk jadi tabiat. So, kekalkan 40 hari. Sebenarnya, salah satu sebab tabung haji memberikan peluang 40 hari. Lebih 40 baru 40, 44, 45. 44, ya, 45. 40 hari lah. 40 hari. Tak apa pergi haji pun 40 hari. Orang Singapura tak sampai 40 hari. Orang Brunei tak sampai, kebanyakannya majoriti tak. Orang Malaysia 40 hari. Kenapa? Ni dia. Tabik, tak apa tabik pada pemikiran orang tabung haji dulu-dulu sampai sekarang, sejak tahun 60-an ya. Okey. So iklankan.
Ya, nombor 1 doa, nombor 2 iklan, nombor 3, ini dia. Beritahu orang tersayang tentang perubahan yang kita nak istiqamahkan, nak lestarikan. Begitu yang orang tersayang, isteri, pasangan, anak-anak, ya, mak bapa, kawan rapat, ya, orang yang tersayang, yang tolong ingatkan abang untuk semayang on time, every time, overtime, ya, di masjid apa ni Mekah, di masjid di surau masa datang kat Malaysia nanti. Please remind me. Ya, so beritahu orang tersayang untuk mereka, ingatkan, ya, untuk beri inspirasi, untuk membebel, untuk doakan. Kata nak sembahyang 5 waktu kat masjid, kata nak berjemaah kat masjid, kata nak berjemaah kat masjid, kata sanggup telinga ni. Dan ingat, wanita yang mengingatkan, merangsang suami atau anak lelaki-lakinya, ya, atau ayahnya sembahyang di masjid, dia dapat pahala orang yang sembahyang berjemaah walaupun dia sembahyang kat rumah. Tengok, so ada motivasi khas untuk orang perempuan masjidnya di rumah. Walaupun tidak dilarang pergi sembahyang di masjid surau, tapi lebih afdal orang perempuan untuk solat 5 waktu di rumah. Beritahu orang tersayang. Dan kenapa tak abah sibuk cakap ni, dah tua bangka pun sibuk nak cakap? Rupanya, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, semualah. Kenapa kau cakap tapi kau tak buat? Amat besar dosanya orang bercakap tapi tak buat. So, satu cara untuk kita dapat kekuatan untuk istiqamah ialah cakap ke orang. Ajak ke orang. Tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, solat taubat tiap malam. Solat taubat tiap malam. Tiap malam sampai mati. Apa jadi? Ni yang bercakap ni kau tak buat, apa jadi? Siap kau. Allah kata apa? Wahai orang beriman, kenapa kau cakap tapi kau tak buat? Amat besar murka Allah kalau kamu cakap, kamu tak buat. So, salah satu cara untuk kita bagi motivasi diri kita untuk terus istiqamah melakukannya, beritahu orang lain. Cakap wajib serupa bikin. Itu orang Islam. Syariah compliance. So, beritahu, dorong orang lain untuk dapat kekuatan dan rasa besarlah kalau kita tak buat. Nombor 4. Nombor 5. Kata Peter Drucker tadi, kita dipengaruhi oleh persekitaran. Ya, so kita kena ubah persekitaran kita. Ubah persekitaran kita nanti, yang masa balik kat Malaysia, make sure dia syariah compliant. Benda-benda yang syubhah, yang tak elok tu, buang. Benda yang tak elok kat rumah kita yang bukan-bukan tu, buang. Jadikan suasana rumah kita syariah compliant, sebab persekitaran akan mempengaruhi kita punya prestasi peribadi dan tingkah laku. Nombor 5. Nombor 6, ini pun dibuktikan oleh hadis Nabi SAW, kamu akan ikut agama kawan-kawanmu. Maksud hadis. Ya, artinya kita akan ikut siapa kawan-kawan kita. Dan psikologi atau borang psikologi mengesahkan bahawa peribadi kita akan dipengaruhi oleh 5 orang sahabat rapat kita. Our behavior is a function of 5 of our close associates. Kata psikologi. Nabi bilang, kamu ikut agama dan amalan kawan-kawanmu. So, kita cari kawan-kawan yang positif, kawan-kawan yang istiqamah, kawan-kawan yang memang baik-baik, yang memang jaga solat 5 waktu kat masjid, yang memang sentiasa senyum, yang memang solat taubat tiap malam, yang memang banyak sedekah, yang memang banyak zikir, yang memang banyak baca Quran. Apa jadi? Begitulah kita, insya-Allah. Yeah, of course, tak dapat tidak, kita semua, we are all work in progress. Macam mana tua pun kita, macam mana banyak ilmu pun kita masih dalam proses membaiki diri. Kita tak maksum. Ya, ilmu kita amat sedikit. So, cari guru. Tok Abah yang dah umur 72, masih beratus guru Tok Abah. Ya, yang perempuan, laki-laki, yang muda. Ramai guru Tok Abah muda. 35-40 my sifo. Ya, dengan imam muda sana, pencetus ummah sana, da'i sana. Semua muda-muda. Ya, yang tua-tua adalah juga. Ya, kebanyakan guru Tok Abah pun dah meninggal. Terus belajar sampai mati. Talabul ilm faridah ala kulli muslimin dan muslimat. Menuntut ilmu itu fardu, wajib atas orang-orang yang beriman. Jadi, cari guru, cari sifu, cari mentor, cari coach, cari orang yang dapat mendidik kita, yang berterusan untuk kita terus berubah. Ya, itu satu perkara yang penting. Lepas tu, untuk kita istiqamah bentuk rutin-rutin yang positif. Ini namanya mental trigger. Ya, kalau kita sentiasa jaga, katalah satu rutin inilah, aku tiap kali ke bilik air, aku mesti ambil wuduk. Jadi kalau kita kekalkan berwuduk, apa jadi? Wuduk itu sebagai satu perisai, junnah. Ya, wuduk itu menjadikan kita mudah pegang Quran. Ya, kita punya zikir pun lebih pahalanya sebab dalam keadaan berwuduk. Baca Quran pun lebih pahala sebab kita berwuduk. Dan kata orang yang pandai, ya, wuduk itu sebagai make up untuk orang yang beriman. Oh, ni pun nampak macam make up ni.
So nampak memang Beriman. orang beriman. Beriman. Alhamdulillah. Jangan mengaku. Dah, Alhamdulillah gitu. Tabah cukup gurau. Memang muka nampak macam muka syurga. Tapi itulah nak masuk syurga kena mati dulu. Ya. So kenapa kita nak berubah sampai istiqamah? Kenapa? Kaitkan perubahan yang kita nak istiqamahkan itu dengan sesuatu pertalian emosi yang sangat powerful. Aku berubah sebab aku tak nak mak bapa aku sengsara kat kubur. Aku nak sembahyang 5 waktu sebab aku tak nak mak bapa aku kena hukum, kena rotan, kena seksa sebab aku tak sembahyang yang hidup atas bumi. So itu satu kekuatan, satu sebab. Ya, emotional attachment. Aku nak jaga solat, aku nak berubah sebab aku nak jadi contoh pada anak-anak aku, cucu-cucu. Ni Tok Abah untuk cucu-cucu. Ya, apa Tok Abah aku ni sembahyang pun lewat, meleceh gini. Kat rumah pun pakai seluar pendek. Contoh. Tok Abah tak buat. Kau jangan buat pasal. Ya. Ni contoh. Viral nanti. Nanti ya, Tok Abah pakai seluar pendek. Comel juga. Ya. So, kita kena ada sebab. Kenapa awak nak berubah? Di samping dapat redha Allah tu penting lah kan. Tapi untuk jadi contoh kepada keluarga, untuk anak-anaknya, aku nak bentuk legasi. Aku nak bentuk sejarah. Ya, dan sebagainya. Ini dia antara perkara yang, dan of course lah Tok Abah selalu sebutkan, lakukan selama 40 hari jadi asbab kita dapat istiqamah insyaAllah. Baik, Tok Abah. So, Tok Abah tadi umur 72, Tok Abah. Baru 72. Masya Allah, tak nampak pun macam 72. Ramai cakap begitu. Ramai wanita kata begitu. Masya Allah. Baik, Tok Abah. So, kita nak teruskan lagi. Bila kita bercakap mengenai haji ni, kita tahu haji ini satu perjalanan rohani. So, dia berkait rapat dengan spiritual, dalaman kita itu. Jadi, kalau bila saya berboraklah dengan petugas-petugas haji yang lain, rakan-rakan petugas haji yang lain, pastinya setiap orang tu mempunyai pengalaman yang berbeza-beza. Setiap orang tu menghadapi satu peristiwa-peristiwa tertentu yang berbeza-beza di sana. So ada yang positif, ada juga yang negatif. Okey, jadi sebab itu bukan saja jemaah, bukan saja petugas, sesiapalah yang pergi ke perjalanan rohani ini, dia menuntut mereka ini bukan saja ilmu, tetapi bukan saja kefahaman, tetapi juga kesabaran yang tinggi. Tetapi bila kita nak bercakap mengenai kesabaran tu, mudahlah untuk kita bercakap, bukan kita yang menghadapi. Jadi macam mana agaknya untuk orang-orang yang ini persediaan juga bukan saja daripada sini tapi juga di sana nanti, apa persediaan untuk kita ataupun bakal-bakal jemaah haji ini kekal positif, kekal berada dalam minda yang positif, perasaan yang positif, vibes yang positif. Jadi macam mana agaknya nak kekalkan vibe positif tu? Allahumma selamat. Ya. So ini soalan sangat penting lah. Ya. Sebab kita buat kata Sobri tadi, kita cakap senang lah. Kau dah kena baru kau tahu. Yang kau tak kena, tapi itulah. Tok Abah bila tengok menonton filem Pendekar Awang. Tengok tak? Pendekar Awang. Bujang Lapuk saya tengok. Pendekar Bujang Lapuk. Yang Pendekar Awang ni yang baru-baru ni. Sambungan kepada Mak Kilau. Oh, ya. okey. So dalam satu adegan tu, Tok Gajah yang memberi nasihat kepada Pendekar Awang, ramai orang kita ni tak faham bahasa rindu dari Allah. Tok Abah terus terkesima. Tok Abah ambil catatan, buku catatan dalam gelap-gelap panggung tu. Tok Abah catat. Ya. Tok Abah dijemput ya, oleh producer untuk menonton dan beri komen lah tentang filem tu. Sangat baik. Ya. So, kita ni tak faham bahasa rindu Allah. Ya, dan Nabi dah mengesahkan Allah bila kasih akan hambanya akan diuji. Ya, akan diuji. Itu bahasa rindu Allah. Allah rindukan rintihan kita, Allah rindukan doa kita, Allah rindukan munajat kita, Allah rindukan kita berdoa minta. Sebanyak Allah kata kau minta aku berkenan. Itu bahasa rindu Allah. Rupanya Allah uji manusia ni sebab dia rindu kat kita. Tapi kita tak faham, kita alamak, ni apa punya petugas? Tengok. Muka aku pun muka kobis. Tiap hari kobis. Muka kobis ni. Cuba awak fikir sebentar saudara kita kat Palestin. Ya. Nampak makanan pun kadang ada masa tak nampak makanan. Jangankan kobis. Itu lain itu dia tak bayar kita. Itu sebabnya. Ya. Allah baru uji sikit. So happen. Tapi sekarang tak adalah. Ini dulu-dulu punya kisah ni. Sekarang tak ada. Ya memang 12 hari kobis. Memang muka-muka kobis. Muka kobis kau. Tak boleh beza dah. Allah. Ya, okey. So itu satu perkara lah ya. Ini gurau-gurau juga buat serius. Ya. Allah
bila kasih akan hamba-Nya nak uji. Ya, maka dan Allah juga, Nabi pesan melaluinya mengatakan bahawa Allah bila nak bagi kebaikan pada hamba-Nya, dimulakan dengan ujian, dengan musibah. Ya, sebabnya kita selalu ingatkan dalam ujian, dalam kesusahan mesti ada kebaikan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tahu. Tapi itu lain. Mana pula lainnya? Itulah kita sebab persediaan tak buat di Malaysia. Maaf, hati kita walaupun dah lakukan haji, hati kita masih belum bersih, belum murni. Sebab, jangan marah, solat taubat tak buat tiap malam, istighfar 100 kali. Kenapa mesti 100 kali? Nabi yang maksum pun menyebut, aku bertaubat 100 kali sehari. Istighfar. Nabi maksum, kosong dosa. And yet 100 kali. Kita yang banyak dosa ni, bukan kita lah. Ya kita lah termasuk taubat. Terutamanya taubat yang banyak dosa ni. So jangan lupalah istighfar 100 kali. Ya, solat taubat, istighfar, ya, dan of course kita selawat. Barang siapa selawat sekali, Allah akan selawat kat kita 10 kali, ampunkan 10 dosa. Itu sebab kena selawat. Ampunkan 10 dosa, naikkan 10 tentang tingkat martabat kita. Wow. So berapa kali anda dan Tok Abbas selawat di luar solat every day? Minimum 10 kali. Banyak-banyak lagi bagus. Ya, so kita kena ingatkan diri kita tu. Dan ingat, dan Tok Abbas teringat satu doa Nabi Isa AS. Wahai Allah, aku bersyukur Kau telah berikan pada aku, datang pada aku orang yang baik, orang yang jahat, orang yang benci aku, orang yang nak bunuh aku, orang menolong aku. Semua orang yang Kau datang kepada aku ni, semuanya adalah aset atau pembantu kepadaku. Doa Nabi Isa AS. Tak apa pun teman-teman bila baca dalam buku tu ya. Dia kata sebenarnya ada sarjana kata semua orang yang Allah datangkan kepada kita ni ada dia punya hikmahnya. Ya, orang baik akan bagikan kebahagiaan. Orang yang tak baik akan berikan kita, orang yang jahatlah bagi kita pengajaran. Ya, orang yang sangat baik akan berikan kita kenangan yang indah. Ya, sandarkan pada kenangan. Ya. Lagu. Cik baik ni. Sobri ni masih muda. Kalau dah tua bangga untuk Abah tak tahu. Sandarkan pada kenangan apa benda. Orang alim datang kat kita, kita dapat ilmu. Orang jahil datang kat kita, kita ada peluang untuk mendidik dia, ingatkan dia, mengajar dia. Kalau orang jahil ya, orang miskin datang kat kita, tu kadang Tok Abah duduk kat restoran tu, yang datang orang minta bagi bagi tisu ke nak jual barang kan, Tok Abah ingat. Yang kena uji ni bukan orang yang susah ni. Aku diuji ni. Aku ni adalah sikit kemampuan. Aku nak tolong tak dia? Lillahi ta'ala. So tak apa fikir, tak apalah. Kita pun bagilah, kita belilah apa yang patut. Ya. So cuma orang miskin datang kat kita. Rupanya Allah nak bagi kita peluang untuk bersedekah, untuk membantu, untuk berkhidmat. Ya. Jadi orang yang mengumpat kita dapat apa? Pahala. Orang mengumpat kita. Yalah. Tapi dah teruk sangat dia mengumpat. Teruk sangat mengumpat, lagi teruk pahala yang awak dapat. Lagi banyak pahala. Kena kecam ni. Kena kecam. Kena kecam. Itu sebabnya orang kena terperanjat masa kat kubur. Aku tak buat apa banyak pun, tapi kenapa aku begini hebat? Oh, ini mereka kata, banyak sangat orang mengumpat engkau. Sobri, walaupun engkau agaklah mengancam juga. So, tapi orang, ini istighfar. Astaghfirullahaladzim. So, rupanya bila orang kecam kita, orang sindir ke perli kita, mengumpat kita dapat pahala. Kalau orang tu yang mengumpat tu dah habis pahala, dosa kita diambil. Ya, so maksud Tok Abah ini ialah, ya, semua orang yang datangkan kat kita ni, kenapa aku ada masalah, kenapa ini, orang tu susah ni, ni orang tipu aku, kasar, Pak Arab ni kan. Semua ada hikmah. Allah tak beri apa yang kamu mahu, Allah akan beri apa yang baik untuk kita, apa yang kita perlu dan apa yang kita layak dapat. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, tak pernah menzalimi hamba-Nya. Allah tak pernah menzalimi hamba-Nya. So ingat ya, kenapa aku diuji? And yet Allah pesan, Al-Baqarah 286, semua dah tahu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah takkan uji hamba-Nya melampaui kemampuan hamba-Nya untuk menanggung ujian itu. Artinya apapun ujian yang Allah beri kat kita, Allah tahu we can cope. Kita boleh mengatakan cuma, awak haji tau. Dan ulama pesan kat kita, asatizah pesan kita, makin besar ujian, makin besar pahala. Dan besar ujian pesan kita, banyak dosa-dosa kita terampun. Allah bagi ujian untuk kafarah kepada dosa-dosa kita. Untungnya, awak di dunia dah dihukum dengan makan tak sedap, naik bas rotak, ekornya. Ya, daripada Arafah ke Mina sampai 15 jam. Contohlah, Tok Abah kena 18 jam. Ya, ada yang meninggal dalam bas. Ya, seorang. Ya, so ini semua ujian.
So, makin berat ujian itu, makin banyak dosa yang dihapuskan, makin banyak pahala kita dengan syarat kita redha. Ini bukan teori, ini praktikal. Sebenarnya kena persediaan buat kat rumah. Kena cuci dulu hati. Kat sana baru nak cuci. Itu yang kena mengamuk macam nak agak. Padahal salah satu perkara yang membatalkan atau mengurangkan pahala haji ialah mengamuk, bergaduh, marah. Allahu Akbar. Ini semua kita dah belajar masa kursus haji. So itulah yang kita kena ujian sebagai kafarah. Dan satu lagi perkara lah. Yang Tok Abah selalu ingatkan pada anak-anak Tok Abah sendiri. Kalau kita diuji, maka Nabi pesan kat kita, kalau dapat ujian yang berat, ujian baik, kalau keuntungan, kemewahan pun ujian juga. Ujian yang berat, yang negatif, ialah kita kena sebut, Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua yang berlaku. Kalau dapat ujian yang positif, makan sedap. Ya, Kak Mina pun dapat orang ramai yang, jiran kita 3-4 orang meninggal, jadi lapang. Contohlah. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya, so lapang tempat kita tidur. Tok Abah masa pergi Mekah, ya Allah, boleh mengiring aja. Ya, sebelah tu memang mengiring aja. Tak boleh tegak, tak boleh sebab terlampau sempit ke Arafah, ya. Kalau dapat ujian yang positif, yang positif, alhamdulillahillazi bi ni'mati tatimmus solihat, ya, yang bermaksud segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya semua urusan jadi baik. Itu dapat benda positif. Inilah dia zikirnya. Alhamdulillahillazi bi ni'mati tatimmus, ya. Tatimmus solihat. Bila kita dapat ujian positif, ujian negatif, alhamdulillahi ala kulli hal. Kita akan tenang. Dan kalau berat sangat ujian, Nabi ajar doa ketika ditimpa musibah. Tebak, beg hilang. Ni petugas tak betul ni. Beg aku pun hilang, pecah. Contoh. Masa itulah Nabi sudah baca, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari Allah kita datang, dari Allah kita kembalikannya. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Wahai Allah, aku redha dengan musibah ini, bagi aku pahala, dan gantikan musibah ini dengan yang lebih baik. Kesannya, kata ulama yang mengajar Tok Abah, kita tenang, fikiran kita tenang, hati kita lapang, doa kita makbul. Allah gantikan musibah tadi dengan kebaikan demi kebaikan. Itulah tip. Baik. Itu kalau ujian, kita bercerita mengenai ujian yang diterima ataupun dihadapi oleh jemaah-jemaah haji di sana. Tetapi sebenarnya ujian ni ada juga kepada yang bukan bakal jemaah haji pun sebenarnya, Tok Abah. Yes. Sebab bila kita bercerita mengenai kota, macam yang saya katakan di awal tadi, kota yang kita berikan adalah 31,600 untuk tahun ini. Yang mana saya percaya ramai yang sedia maklum. Kota ini diberikan oleh Kerajaan Arab Saudi kepada Kerajaan Malaysia dan dimandatkan kepada tabung haji untuk uruskan. Yang mana negara-negara yang berada di bawah negara OIC, di bawah payungan OIC, hanya diberikan 0.1% sahaja dibandingkan dengan jumlah umat Islam di sesuatu negara itu. Jadi itulah jumlah yang kita dapat, 31,600 untuk tahun 1445 Hijrah 2024 ini. Jadi kalau kita nak bandingkan juga, Tok Abah, 31,600 ini dibandingkan dengan yang sedang menunggu giliran tawaran haji yang sudah mendaftar, ada lebih kurang 4 juta lagi. Jadi memang untuk saya, siapa yang menerima tawaran ni memang anugerah terindah lah. Siapa yang terpilih di dalam kota. Kalau register gini berapa tahun, berapa puluh tahun baru dapat? Itu bergantung. Itu yang kita amalkan di tabung haji ini, mendaftar dahulu didahulukan. Jadi kalau nak cepat, kena mendaftar awal lah, insyaAllah, dan juga boleh merayu. Baik. So itu juga ada ujian-ujian yang dihadapi orang-orang yang ni 4 juta lebih lagi ni, yang menunggu giliran haji. Jadi mereka ini pun sebenarnya perlu kekal positif juga. Perlu ada pengharapan diletakkan kepada Yang Maha Esa untuk menjadi duyufur rahman. Jadi mungkin ada nasihat daripada Tok Abah kepada mereka-mereka yang masih belum menerima surat tawaran dan masih menunggu giliran haji ini. Apa yang Tok Abah boleh bagi pandangan sedikit? Ini memang satu ujian lah, ya. Kita kadang-kadang dah mendaftar, dia daftar awal, ya, umur 20 ke, kadang-kadang mak abah yang daftarkan umur dia 15. Jadi macam mana, ya? Yang menunggu sampai mungkin ada yang 20, 30, 40, 50, 60 tahun. Ya, dia ikut giliran, ikut logiknya lah. Tapi ingat, rezeki tak salah alamat, dan rezeki, bak kata Sobri tadi, dapat ke Mekah jadi duyufur rahman ni, jadi tetamu Allah tu memang anugerah yang terindah, yang luar biasa. Dan Tok Abah dah banyak baca. Ya, Tok Abah masa pergi haji ke Allahumma selamat. Yang kedua, ya, berjumpa dengan 2 orang host TV, ya, suami isteri. Ya, mereka dapat
seminggu sebelum pergi aja dia punya pihak dia kata, kena pergi, tak patut lupa namanya, awak kena pergi cover haji, buat penggambaran dan juga melaporkan. Umur dia baru umur 27, 28. Suami isteri. Dua-dua terpilih. Dia punya gementar sebab takut dan dia menangis-nangis sebab happy. Itu sebabnya kita tak boleh cakap. Yang Tok Abah juga baca kes. Yang orang yang umur baru 30 tahun tapi dia doa. Ya. Lepas tu dia merayu. Dapat dengan izin Allah. Atas sebab-sebab yang munasabah. Ya, pihak tabung haji pun ada dia punya kriteria untuk memberikan rayuan ni. Yang umur 30 dapat. Sebab ini pilihan. Ya, sebenarnya mutawif berpesan, bukan pergi haji jadi tolong Allah ni bukan sebab kamu kaya, sebab ramai orang kaya tak terpanggil pun. Bukan sebab kamu sehat, bukan sebab kamu gini, sebab tak. Bukan sebab kamu warak ke apa ke, ya, tapi sebab Allah yang jemput. Jadi pertama kena ingat, ya, dan Tok Abah selalu dipesan pada oleh guru-guru, kalau kamu dah pasang niat, dah mula menabung, ya, tapi asbab istitaah tadi tu, ya, artinya kota tak sampai, giliran tak sampai, maka awak terlepas tanggungjawab. Ya, awak terlepas tanggungjawab, tak berdosa. Jangan takut. Tapi orang yang layak, yang mampu tapi tak nak pergi, mati dia mati Yahudi Nasrani. Itu kita diajar masa kursus haji tu. Dan ramai orang begitu, ya. Mudah-mudahan anda dan Tok Abah tidak masuk golongan itu. Itu yang keduanya. Artinya kalau kita memang dah menabung, dah pasang niat, ya, dah kita doa, sebab selalu Tok Abah dipesan, Faiza azamta fatawakkaltu ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Selepas kita pasang azam, ya, lepas tu kita bertawakal lah. Usahalah. Doa, dah pasang azam, kita doa, dah usaha, menabung. Ya, lepas tu kita serah pada Allah. Ya. Wa'ufa bidu amri Allah, innallaha basirun. Ya, aku serahkan segala urusanku kepada Allah. Sebenarnya Allah Maha melihat akan hamba-Nya. Allah tahu, ya, siapa yang patut dijadikan duyufur rahman ataupun otherwise. So, kita ingat, pasang azam, doa, ikhtiar, serah pada Allah. Dan Allah amat kasih hamba-Nya yang bertawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Lepas tu Tok Abah tinggal juga. Aku dah menabung, dah cukup. Tapi aku nak tunggu giliran pergi haji, lama 50 tahun lagi. Tapi aku pergi umrah. So, kita buat umrah. Ya, kita buat umrah, atau kita sendiri buat umrah, ataupun kita sponsor keluarga kita yang dah tua, haji memang tak mampu, ya, dan dia umrah pun memang tak pernah jejak pun. So, kita sponsor mereka. Wow. Ini praktikal. Boleh buat. Nak tak nak, 1000 daya. Tak nak, tak payahlah bincang. Tak nak. Ya, 2-3 kucing berlari, biarkan dia lari. Ini bukan bala pantun you. Bukan. Bukan bala pantun you. 2-3 kucing berlari, biarkan dia lari. Dah dia nak lari. Dah orang tak nak. Tok Abah bagi cadangan. Ya. Okey, itu satu perkara yang, tapi itulah yang Tok Abah selalu dipesan, jangan takut. When you have dah pasang niat, dah menabung, tapi belum sampai giliran, ya, tanggungjawab awak, ya, lepas sebab isu istitaah tadi tu, maka kita tak akan diusut, tak akan ditanya. Kita seperti itulah dengan janji. Sebab kita dah menabung, dah cukup, tapi tak sampai giliran, kita meninggal dunia, selesai. So don't worry. Wallahualam. Alhamdulillah, masya-Allah. So sangat menarik perbincangan kita, very fruitful. So ada banyak lagi, ada beberapa soalan lagi yang kita nak ajukan kepada Tok Abah, tapi kita berehat dahulu seketika. Terus kekal bersama kami di podcast Tabung Haji ke Udara. Perhatian kepada semua pendeposit tabung haji. Adakah anda telah mengemaskini maklumat peribadi anda? Jika tidak, anda dinasihatkan untuk mengemaskini demi kemudahan urusan masa hadapan. Maklumat peribadi terkini penting untuk perkhidmatan yang lebih terjamin. Kemaskini maklumat peribadi kini lebih mudah dan cepat. Selamat kembali dan terima kasih terus kekal bersama kami dalam siri podcast Tabung Haji ke Udara, dan bersama dengan saya, pastinya tidak lain tidak bukan yang bahagia, Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah, Tok Abah, bersama kita membincangkan mengenai persediaan dari rumah Lestari di Mekah. Jadi baik, Tok Abah, kita nak sambung lagi. Dah banyak yang kita bincangkan tadi,
berkaitan persediaan rapi secara holistik, secara menyeluruh yang perlu dilakukan. So kita nak bercerita juga mengenai antara inisiatif daripada tabung haji lah, daripada lembaga tabung haji yang mana bermula daripada beberapa tahun lepas lah, 2 tahun lepas, kita memberikan bantuan kewangan haji ataupun orang panggil subsidi lah. Bantuan kewangan haji ini secara bersasar kepada golongan-golongan yang memerlukan B40 dan M40 mengikut kumpulan masing-masing. Kalau dikirakan, kita masih lagi meneruskan bantuan kewangan haji ini dan kita berikan untuk membantu mereka menampung bayaran haji dan juga kos haji untuk melaksanakan ibadah ini. Tadi kita ada berbicara mengenai istita'ah. Banyak kali juga kita sebut mengenai istita'ah ataupun kecukupan. Itu. Pada pandangan Tok Abah sendirilah kita nak tanyakan. Kalau kita kaitkan dengan konsep istita'ah itu yang menjadi salah satu syarat wajib haji, mungkin apa pandangan Tok Abah sendiri berkaitan dengan inisiatif daripada tabung haji memberikan bantuan secara bersasar ini? Baik, ini soalan yang penting, agak sensitif pada separuh orang, ya, sebab ialah ini isu wang ringgit, ya. Bila wang aja ada akan membawa sensitivity. Ya, pertamanya kita kena tengok apa pandangan orang alim, ya, muzakarahnya macam mana, pandangan majlis fatwanya macam mana. So tak boleh difahamkan based on isu istita'ah, ya, maka bantuan keuangan yang bersasar dari pihak tabung haji diharuskan, ya, harus. Tapi itulah menerimanya tak mestinya tak wajib lah, ya. Tapi tu sebab Tok Abah pun baca kat internet malam tadi pun tak baca rujuk balik, ada 400, ya. 400 orang yang menolak B40 kan. Dia menolak sebab dia faham. Dia faham konsep istita'ah tu. Kalau aku tak cukup aku punya perbelanjaan ataupun dia ada 4-5 syarat kan istita'ah ni kan. Ya, termasuklah kotanya, tempat kesihatannya, tempat dengan keuangannya. Maka kalau tak cukup, maka aku tak jatuh wajib. Tapi aku tak nak orang bantu aku. Aku nak dapat haji yang benar-benar ikhlas daripada dia. So dia ada maruah diri. Itu sebabnya Tok Abah tabik spring lah, ya, kumpulan 400 orang, ya, yang menolak bantuan bersasar daripada pihak tabung haji sebab dia faham, ya, hakikatnya. Tapi ni tidak juga menepikan habis kami yang menerima ni tak ada maruah ke? Bukan tak ada maruah. Kan dah kata harus tadi. Kita dah katakan pihak muzakarah kata harus, maka silalah. Tapi kalau nak dapat kita kejujuran kita, nak dapat mardatillah, kita bukan nak dapat penerimaan orang. Pak kata Ibrahim Adham, buatlah apa yang Allah suka walaupun semua orang benci. Jangan buat apa yang semua orang suka tapi Allah benci. Itu Ibrahim Adham pesan satu je pada anak muridnya. Dan Tok Abah terkesan dengan kata-kata itu. Kita buat apa yang Allah suka walaupun semua orang tak suka, lantak dia lah. Tapi Allah suka. Itu satu perkara. Ya, sebab Tok Abah lihat, walaupun kita beri bantuan bersasar ni, akan ada orang komplain sebab dia kata ada orang tu bukannya jujur bagi maklumat kepada tabung haji. Kadang dia tak ikhlas, dia nak minta bantuan, dia pun bubuh lah, ya, menyusahkan diri dia, menyusahkan sikit, nampak susah, jadi akan dapat bantuan. Ini boleh berlaku. Tapi itulah, kalau dia faham, sebabnya persediaan bermula di rumah, ya, kena lestari di Mekah, kena kalau dah kat rumah, dia dah betulkan dirinya, hatinya dah bersedia dengan solat taubat, istighfar, dia tak sanggup nak tipu. Tu soalnya bila orang kata, saya ada kabel nak boleh bantu atuk nak pergi Tok Abah nak pergi Mekah, boleh beat the queue. No. Itu bukan cara saya. Dah. Itu jemputan Allah. Apa kita beat the queue? Kalau Allah nak jemput, dia akan jemput. Kalau beat the queue, this not right. It's not right. Dan memang sia-sia kita ambil hak orang. Ya. So kalau kita faham, itu sebabnya, ya, mudah-mudahan semua orang yang jadi jemaah, tolong, ya, jujur, ikhlas dalam memberikan maklumat, informasi pada tabung haji agar bantuan yang diberikan itu memang kita layak. Bukan hak orang, ya, bukan kita tak layak, takut-takut nanti akan mencacatkan kita punya ibadah haji. Betul. Tadi Tok Abah ada cerita cakap pasal young executive apa semua ni. Jadi golongan muda dan belia ni. Jadi mereka ni pastinya mungkin ada setengah lah, saya percaya segelintir lah. Mungkin ada antara mereka yang belum ada kesedaran pun nak pergi jejakkan kaki ke tanah suci ni. Dan kita tahu kalau nak jejakkan kaki ke tanah suci, kena ada tabungan. Dan tabungan itu berdikit-dikit daripada awal. Dan itulah mandat tabung haji ini. Supaya orang dapat menyimpan, membuat tabungan haji
secara berdikit-dikit, sedikit-sedikit, dan insya-Allah bila tiba giliran cukup. Right. Jadi mungkin itulah generasi muda itu perlu ditingkatkan caknanya mengenai kepentingan menabung untuk haji ni. Mungkin ada nasihat daripada Tok Abah juga kepada anak-anak muda di luar sana. So mungkin kita ni orang Islam ya, terutamanya di Malaysia ni, dia lembut hatinya dan mudah dia insaf dan akan tapi kena diperingatkan dan seorang profesor Bobby D. Potter. Profesor Bobby D. Potter kata, orang yang bijak pandai ni kena dipesan antara 150 hingga 200 kali bahawa ada penghayatan. Jadi kalau kita buat kempen demi kempen, peringatan demi peringatan dari masa ke masa secara berkala kepada golongan muda ni betapa pentingnya menabung. Tok Abah yakin kadar penabungan ya, dan pemudahkan. If Muhammad don't come to the mountain goes to Muhammad. Ya, macam yang dibawa oleh tabung haji lah. Ya, pergi ada bawa meja, ya. Kan ada kan? Buka meja di jabatan, di kilang dan sebagainya untuk dapat orang menabung. Satu. Ya. Yang keduanya, tolong bagi penjelasan semua baik dalam khutbah, ya, baik dalam ceramah-ceramah, ya, terangkan bahawa menabung untuk menaikkan fardu haji ni satu kewajiban, ya. Dan bila kita menabung dengan niat nak haji tu dapat pahala. Menabung dapat pahala. Ya, kita terlepas pandang, menabung dapat pahala. Yes, sebab niatnya innamal a'malu binniyah. Itu satu perkara. Dan ramai orang muda, Tok Abah banyak berbicara walaupun kita dah habis muda, tetapi kita berbicara dengan orang muda. Ada sikit lagi kot. Ada sikit. balance. Tak ada dah kalau 70 tak ada. 60 masih belia. Ya. So dia kata macam mana nak menabung, Tok Abah? Kami pun ngam-ngam aja kat KL, kat bandar ni dia punya cost of living. Ya kalau 5,000 pun miskin bandar, ke bawah miskin bandar, mana nak menabung? Mereka pakai logik. Padahal menabung untuk ibadah ini ada magic. Jangan pakai logik. Kalau sebabnya disebut takkan miskin orang yang bersedekah. Kalau ikut logik, kalau aku bagi RM100 untuk sedekah, bajet aku kurang RM100. Lagi bajet. Salah. Takkan miskin orang bersedekah kalau dia bertambah. Rupanya kalau kita keluarkan RM100 untuk bersedekah, Allah akan gantikan dengan berlipat kali dengan berbagai-bagai cara. Sama juga orang menabung. Menabung ni pula menabung bukan sekadar menabung untuk menunaikan rukun haji, Islam yang kelima, fardu haji. Allah akan berikan kemudahan dan membuka pintu-pintu rezeki yang mungkin tak nampak before. Itu Tok Abah kena pesan pada semua orang muda ya. Jadikan, dan of course kita gunakan walaupun awak belum sampai giliran awak menabung tu untuk keperluan. Ya, kadang-kadang boleh tak keluarkan dalam tabung haji untuk nikah? Boleh tu boleh, tapi kita tak galakkan. Memanglah ada ke tabung haji untuk nikah, tapi lah kalau dah desperate, ya, dia dah memang dah sampai seru. Tapi dia kena ganti balik lah. Ya, of course. Aku tabung haji dah ada 50,000 tau. Tabung haji 50,000, tapi yalah cukup. Kalau 50,000 dah cukup. Dah ambil 20,000 pun masih 30,000 masih okey. InsyaAllah. Ya, so, maksud Tok Abah dalam keadaan emergency, ya, darurat, tabung haji pun boleh membantu. Tok Abah pun dari masa ke masa pun keluarkan juga untuk keperluan. Mudah je. Sebab orang tua kan muka-muka welfare tadi. Nak keluarkan untuk apa ni, Tok Abah? Lulus. Dah lulus. Muka welfare. Ya. So, itulah. Tok Abah nak pesan pada semua ya. Ingat, kewajiban kita nak menunaikan fardu haji itu wajib. Bukan sunat, bukan harus. Wajib. Jadi kita kena menabung. Dan menabung itu pun dengan niat yang betul. Dah pahala demi pahala. Dan Allah akan buka pintu-pintu rezeki. So, what's the problem? Nothing to lose. Dan untuk orang muda yang masih bujang, mungkin dengan menabung terbuka pintu rezeki termasuk pintu jodoh. Masya Allah. Wow, yes. Jangan main-main, serius. Awak buka je menabung je tabung haji. Sebab salah satu cara untuk membuka pintu rezeki ialah tunaikan haji dan umrah. Ini dalam kitab ada, awak terbaca. Salah satu cara buka pintu rezeki ialah membuat haji, umrah. Dan aku satu lagi cara nak buka pintu rezeki ialah nikah. Dan nikah. Macam tak faham. Tak, ni cakap serius ni. Ni cakap masjid. Orang tengok tu. Betul. Tok Abah cakap tak tipu. Saya tengok ni. Orang tengok ni. Dan tengok ustaz pun ada. Tak tipu. Ustaz memang betul. Tok Abah belajar daripada asatizah ya. Tok Abah ni orang sains, orang psikologi. Tak belajar agama. Sikit-sikit akan terus belajar agama sampai mati. Tapi itulah.
Ya, so Tok Abah galakkan semua ya, terutamanya yang muda, jangan kata alah aku lama lagi nak mengaji, aku masih muda lagi nak enjoy. Don't. Because orang muda mungkin umur awak 25 tapi mungkin ajal awak 26. Remember, ajal tak tunggu tua, tak tunggu sakit, tak tunggu accident. Ya, so banyak orang yang hebat. Bak kata Omar, buat baik macam nak mati esok, kerja kuat macam nak hidup selama-lamanya. Semalam, history. Tomorrow, mystery. Today is present. Present mean hadiah, anugerah. Buat yang terbaik. So, Tok Abah suruh semua orang muda, hari ini, kalau belum menabung kat tabung haji, do it now. Do it today. Buat baik, macam nak mati esok, kata Omar. Bukan cakap Tok Abah, cakap Omar Al-Khattab radhiyallahu anhu. So, buat. Menabung ya. Mudah-mudahan dengan azab awak menabung, ya, pintu rezeki terbuka, mak bapak sehat, ya, adik-adik jadi baik, awak pun dapat jodoh yang baik, dapat kerja yang lebih baik, dapat kenaikan yang lebih baik, and so on and so forth. Ya, tidak mustahil dengan asbab awak menabung. So, jom menabung. Tok Abah tak ada share, tak ada ya, daripada tabung haji pun. Tapi ini untuk dapat share pejen kubur ya di akhirat. Wallahualam. Masya Allah. So, tak sangka asbabnya menabung tu. Yes. Jodoh pun insya-Allah boleh datang. Dah banyak menabung? Alhamdulillah kita usahakan. Semalam saya ada terbaca lah Tok Abah. Nah. Ada satu kajian dibuat daripada luar negara. Malaysia di tangga ketiga di dalam Asia yang mana the highest single people in the world. In Asia. So nombor 3 Malaysia. Wow. So ramai orang single dalam Malaysia ni. Jadi kena menabung di dalam tabung haji. InsyaAllah. Amin. Terbuka luas Yes, pintu rezeki untuk insyaAllah. jodoh. InsyaAllah. Serius, Masya insyaAllah. Allah. Baik. Jadi banyak yang kita dah bincangkan dan masa pun menceburui kita Tok Abah. Jadi kita dah sampai pun ke penghujungnya. Jadi mungkin sebagai penutup lah Tok Abah. Sebagai penutup mungkin ada kata-kata akhir pesanan Tok Abah buat penonton-penonton kita di luar sana, terutamanya mereka-mereka yang bakal menjadi Duyufur Rahman ni. Kalau bukan pun untuk tahun ni, mungkin untuk tahun-tahun yang akan datang. Jadi apa pesanan akhir dari Tok Abah? Allahumma selamat ya. So pesan Tok Abah pada yang akan ke Mekah tahun ini ya sebab haji ataupun tahun depan dan sebagainya, pertama-tamanya kena ingat pasang multiple intention. Buat niat yang berganda untuk pergi Mekah. Apa pula niat? Niatnya nak menunaikan fardu haji lah, rukun yang kelima. Betul. Memanglah aku pergi Mekah nak tunaikan fardu haji. Ya, satu. Keduanya, aku nak hapuskan dosa dengan bertaubat. Aku nak banyak istighfar dan solat taubat. Istighfar masa tawaf, masa sa'i, masa ziarah, masa kat Padang Arafah. Ya, kita kena banyak istighfar. Sebab itu. Dan tolong, ya semua orang dah tahu. Doa. Kadang-kadang kita sempit. Jangan, Tok Abah pernah overconfident. Aku datang awal. Senang dapat tempat untuk solat ni. Aku nak pergi depan Multazam. Memang dapat depan Multazam. Tapi Tok Abah duduk betul-betul kat tepi pipe. Basah sekulu sebab lupa doa. Dan sebelah tu pula orang perempuan yang alamak, dia angkat tangan boleh pitam lah sebab baung tiok. Ya, Tok Abah kena. Dan masa Tok Abah sujud naik, masuk dalam dia punya baju lah. Orang perempuan tu. Dah rapat sangat dah tu Tok Abah kata, ya inilah mangsa aku tadi, bahaya aku tak berdoa. Overconfident datang awal. Overconfident. Dalam hati tu bukan cakap kat orang pun. So tolong jangan overconfident, jangan lepas fikir yang bukan-bukan, jangan cakap bukan-bukan di Mekah. Sentiasa husnuzan, sentiasa berlapang dada, sentiasa membantu. Allah akan bantu hambanya selama hambanya membantu saudaranya. 2. Yang ketiganya, ya, tolong berdoa untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk jamaah. Tok Abah selalu pesan untuk pergi haji, tolong doakan Malaysia. Malaysia ni pun banyak ujiannya. Tolong. Ramai orang ke depan Multazam, apa aku nak doa ya? Dia lupa nak doakan Malaysia. Dia doakan rakyat Malaysia yang sakit dan sebagainya. Dia di samping doakan sahabat-sahabat keluarga kita kat Palestin. Doakan, wahai Allah, jadikan pemimpin-pemimpin di Malaysia orang yang bertanggungjawab, ya, yang syariah compliant. Doalah. Ya, so tak apa pesan pada semua ya. Ni bukan teori, ni praktikal. You can do it. Nak tak nak. Ya, tolong doakan Malaysia, rakyatnya, pemimpinnya. Ya, di samping doakan kita ni, dan of course doa untuk dapat istiqamah. Ya, so itu yang penting sekali. Dan of course lah, tolong doakan sahabat-sahabat kita yang di Malaysia yang belum dapat menunaikan haji untuk dapat segera join you all jadi Duyufur Rahman. Okay? Dan of course orang bujang pun awak minta doa.
bukan tunggu kat Jabal Rahmah. Tu tak betul. Jabal Rahmah tu satu mistik je. Tak betul pun kata, Mutawif kata, bukan tempat untuk cari doa untuk dapat jodoh. Doa di mana-mana. Kat depan Mutazam boleh, ya, dalam Raudah boleh, dalam Masjid Ismail boleh. Tapi doalah, ya Allah, ramaikan aku bujang termasuk Sabri, ya Allah. Ya, bagilah dia jodoh, ya Allah. Kau tak 2 pun 1 lah. Ya, kalau dia mampu 3, ya Allah. Ya, contoh kau jangan aminkan. Contoh, dia nak amin. Ya, so doakan. Barang siapa doakan kawannya dalam diam, malaikat aminkan doa kita dan doakan kita balik apa yang kita doakan untuk kawan. So, doakan kawan untuk berjaya, untuk dapat tunaikan haji, untuk dapat jodoh, untuk dapat sihat, untuk dapat... Doakan kawan. Jangan fikir diri sendiri saja. Allah akan tolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Hadis sahih. Ya, okey. Dan akhir sekali, itulah. Ya, yang penting sangat, yang untuk apa pesan dan pesan sejak awal tadi lah. Jom kita, bila pergi Mekah tu pasang niat. Allah, oh Allah, jadikan aku orang baru. Ya, orang baru. Sebab our current problem is because of the current us. Masalah kita sekarang sebab kita yang sekarang. Jadi bila kita jadi orang baru, hati yang baru, fikir yang baru, tindak tanduk baru, penampilan baru, azam baru, maka semua masalah, penyakit semua tak betah dalam diri kita sebab kita jadi orang baru. So tolong jadi orang baru, orang yang berjaya beruntung, kata ulama, orang yang hari ini lebih baik dan semalam. Dan jadikan ibadah haji ini sebagai titik perubahan untuk jadi orang baru yang holistik. Ya, kalau dah haji pun, bab kata Imam Abu Nadrah, kalau balik haji atau umrah tak berubah, ada harapan amalan kita Allah tolak. Kalau sakit berbulan-bulan tak berubah perangai, itu tanda dosa kita tak terampun sebab sakit. Ya, kalau lepas Ramadan 1 bulan tak berubah, itu tanda Ramadan kita Allah tolak. Ya, so tolong pastikan kita berubah jadi orang baru. Kita nampak perubahan. Apa ni orang pun nampak. Yang penting Allah redha akan perubahan kita sebab orang yang berjaya, orang yang hari ini lebih baik dan sempurna. Dan jadikan haji 1445 ataupun 1446 dan seterusnya jadi pencetus perubahan kepada semua yang jadi Duyufur Rahman. Amin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Tok Abah. Pastinya kepentingan persediaan daripada rumah ini sangat-sangatlah penting. Macam yang saya katakan tadi, Buya Hamkam kata sebelum berperang kita sediakan peluru. Kalau anda seorang pelajar sebelum pergi exam, pasti anda akan study dulu. Awal studinya. Kalau anda dalam dunia korporat, sebelum pergi ke meeting budget, anda akan sediakan sebulan sebelum untuk slide-nya. Jadi kalau anda adalah bakal Duyufur Rahman, pastinya persediaannya juga bermula daripada awal, daripada tanah air, daripada rumah untuk menghadapi ibadah yang bakal kita jalani di Tanah Suci. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Tok Abah kerana sudi bersama dengan kita di podcast Tabung Haji ke Udara. Apa topik yang bakal kita bawakan untuk episod yang seterusnya? Siapa yang bakal menemani saya ataupun pengacara yang lain di dalam episod yang akan datang? Terus kekal bersama kami di podcast Tabung Haji ke Udara untuk episod yang akan datang. Jika saya bermula dengan pantun, saya nak tutup juga dengan serangkap pantun. Kalau ada keropok udang boleh dicicah dengan sos cili. Kalau ada umur yang panjang, insyaAllah kita jumpa lagi. Sekian wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.